Penciptaan alam semesta. Dalam setiap zaman, manusia sering terfikir tentang kejadian alam semesta. Hala tujunya, hukum hakam yang menentukan keteraturan serta keseimbangannya. Sudah berabad lamanya, ahli sains dan ahli fikir menjalani banyak penyelidikan tentang isu ini dan telah mengemukakan beberapa teori. Pemikiran yang lazim pada abad ke-19 ialah alam semesta mengandungi jizim yang tidak terbatas dari segi saiz, yang wujud sejak awal zaman dan akan berterusan buat selama-lamanya. Pandangan asas falsafah materialis ini menafikan kewujudan Maha Pencipta, sementara mempertahankan bahawa alam semesta tiada permulaan mahupun kesudahan. Materialisme merupakan satu sistem pemikiran yang menyatakan bahawa jizim adalah makhluk mutlak dan menafikan kewujudan apa-apa melainkannya. Sistem pemikiran ini yang berasal dari Greece dan yang semakin giat diterima ramai pada abad ke-19 telah menjadi terkenal dalam bentuk materialisme dialektik Karl Marx. Ahli materialis menganggap model alam semesta yang tidak terbatas tersebut sebagai pegangan paling utama dalam falsafah etis mereka. Contohnya, di dalam bukunya, George Politzer telah menyatakan bahawa alam semesta bukanlah objek yang dicipta dan menambah. Sekiranya ia dicipta, ia seharusnya dicipta Tuhan serta-merta dan daripada kekosongan. Apabila Politzer mendakwa bahawa alam semesta tidak dicipta daripada kekosongan, beliau merujuk kepada model alam semesta statis abad ke-19 dan mempercayai bahawa beliau membuat satu dakwaan saintifik. Namun sains dan teknologi yang berkembang dalam abad ke-20 akhirnya menghancurkan idea primitifnya yang dipanggil materialisme. Berbeza pula dengan pendapat ahli materialis, alam semesta didapati tidak tetap dan sebaliknya ia sentiasa berkembang. Selain daripada itu, pemerhatian dan pengiraan telah membuktikan bahawa alam semesta mempunyai permulaan dan ia telah dicipta daripada kekosongan melalui satu letupan besar. Kini fakta-fakta tersebut telah diakui seluruh dunia sains dan penemuan fakta penting ini merupakan satu realiti akibat pemerhatian dan penemuan revolusi. Pada 1929, di Pusat Pemerhatian Mount Wilson, California, seorang ahli astronomi Amerika bernama Edwin Hubble telah membuat penemuan terbesar dalam sejarah astronomi. Ketika beliau memerhati bintang melalui sebuah teleskop gergasi, beliau telah mendapati bahawa ia mengeluarkan cahaya kemerahan mengikut hukum fizik yang diiktiraf. Spektrum pancaran cahaya yang bergerak ke arah titik pemerhatian cenderung kepada ungu, sementara spektrum pancaran cahaya yang bergerak menjauhi titik pemerhatian cenderung kepada merah. Semasa pemerhatian Hubble, cahaya di dalam bintang didapati lebih cenderung kepada merah. Ini bermakna bahawa ia sentiasa bergerak menjauhi kita. Tidak lama kemudian, Hubble telah membuat satu lagi penemuan penting. Bintang dan galaksi bukan sahaja bergerak menjauhi kita, malah ia menjauhi satu sama lain.
Satu-satunya kesimpulan yang boleh dibuat tentang jasad cakrawala yang sentiasa menjauhi satu sama lain ialah bahawa alam semesta sentiasa berkembang. Alam semesta boleh dianggap sebagai permukaan belon yang sedang ditiup. Bagaimana titik-titik di atas permukaan belon bergerak menjauhi satu sama lain, begitulah objek di angkasa lepas. Malah pemerhatiannya telah ditemui dalam bentuk teori sejak awal lagi. Albert Einstein, seorang ahli sains yang paling terkemuka dalam abad ke-20, telah membuat kesimpulan berdasarkan pengiraan yang beliau buat dalam fizik teori bahawa alam semesta tidak mungkin statik. Namun, beliau mengetepikan penemuannya kerana tidak mahu bercanggah dengan model statik yang diiktiraf secara meluas dalam zamannya. Einstein kemudiannya telah mendapati bahawa tindakannya itu merupakan kesilapan paling besar dalam kerjayanya. Alam semesta yang berkembang menunjukkan apa? Alam semesta yang berkembang menunjukkan bahawa sekiranya ia kembali ke awal zaman, ini akan membuktikan bahawa ia berasal dari satu titik permulaan. Pengiraan menunjukkan bahawa titik permulaan ini yang meliputi semua jisim di dalam alam semesta seharusnya mempunyai isi padu sifar serta ketumpatan yang tidak terbatas. Alam semesta wujud akibat letupan pada titik permulaan dengan isi padu sifar. Letupan besar ini yang merupakan permulaan alam semesta dinamakan Big Bang dan lahirlah teori yang mengambil nama tersebut. Harus diperkatakan bahawa isi padu sifar adalah penyataan teori untuk tujuan deskriptif. Sains boleh mendefinasi konsep kekosongan yang mana adalah di luar batas pemahaman manusia. Hanya dengan menyatakan bahawa ianya satu titik permulaan, dengan isi padu sifar pada hakikatnya, titik permulaan tanpa isi padu bermakna kekosongan. Oleh itu, alam semesta adalah diliputi jizim yang dicipta dari kekosongan. Dalam pengertian lain, ianya telah dicipta. Fakta ini yang mana telah ditemui fizik moden hanya dalam abad ke-20 telah dinyatakan di dalam Quran 14 abad yang lalu. Dialah Maha Pencipta langit dan bumi. Teori Big Bang menunjukkan bahawa kesemua objek di dalam alam semesta berasal daripada satu tumpuk yang kemudiannya berkecai. Fakta yang diperlihatkan teori Big Bang ini sekali lagi telah dinyatakan di dalam Quran 14 abad yang lalu ketika pengetahuan orang ramai tentang alam semesta amatlah terhad. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Ini bermakna bahawa keseluruhan jizim telah tercipta dari satu titik permulaan melalui letupan besar dan sesudah ianya berkecai, maka terciptalah alam semesta. Allah telah memberitahu kita tentang realiti ini di dalam Quran yang telah diturunkan 1400 tahun yang lalu. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan dan kemahiran dalam mencipta dengan kukuh dan rapinya, kerana kamilah yang mempunyai kekuasaan membina keluasan ruang. Letupan besar, Big Bang, merupakan bukti bahawa alam semesta telah dicipta dari kekosongan. Dalam erti kata lain, ianya telah dicipta Allah. Untuk tujuan ini, ahli astronomi yang komited kepada idea falsafah materialis terus menafikan teori Big Bang dan mendukung idea bahawa alam semesta tidak terbatas. Tujuan di sebalik usaha mereka dapat dilihat dalam kata-kata Arthur Eddington, salah seorang ahli fizik materialis terkemuka. Pada pendapat saya, secara falsafahnya, pandangan bahawa alam semesta terjadi secara tiba-tiba menjijikkan saya. Seorang lagi ahli materialis, ahli astronomi Inggeris yang terkenal, Sir Fred Hoyle, merupakan salah seorang daripada ahli terkemuka yang kurang senang dengan teori Big Bang. Di pertengahan abad ke-20,
Hoyle telah memperjuangkan teori yang dipanggil steady state, yang sama dengan pendekatan alam semesta abad ke-19. Teori steady state memperdebatkan bahawa alam semesta mempunyai saiz yang tidak terbatas dan yang berkekalan dari segi jangka masa. Teori ini yang hanya bertujuan mendukung falsafah materialis benar-benar bercanggah dengan teori Big Bang yang menekankan bahawa alam semesta mempunyai permulaan. Pada 1948, George Gamow telah mengemukakan satu lagi idea berkaitan teori Big Bang. Beliau mengatakan bahawa selepas pembentukan alam semesta melalui satu letupan besar, sakibaki radiasi di bumi kemungkinan akan wujud di dalam alam semesta kesan letupan ini. Lagipun penyinaran ini sepatutnya telah terserak secara seragam merentas alam semesta. Bukti ini yang sepatutnya dikemukakan telah ditemui tidak lama kemudian. Pada tahun 1965, dua orang ahli penyelidik yang bernama Arno Penzias dan Robert Wilson telah menemui kaedah ini secara kebetulan. Penyinaran ini yang dipanggil penyinaran latar belakang kosmik tidak menyinar dari satu sumber tertentu, tetapi sebaliknya ia tersebar luas ke seluruh angkasa lepas. Penzias dan Wilson telah dianugerahkan hadiah Nobel atas hasil penemuan mereka. Pada tahun 1989, NASA telah menghantar satelit Cosmic Background Explorer atau COBE ke angkasa lepas untuk menjalani penyelidikan ke atas penyinaran latar belakang kosmik. COBE hanya mengambil masa 8 minit untuk mengesahkan pengiraan Penzias dan Wilson. COBE telah menemui sisa letupan besar tersebut yang terjadi sejak permulaan alam semesta lagi. Penemuan-penemuan ini yang didefinisikan sebagai penemuan astronomi paling hebat sepanjang zaman telah membuktikan dengan terperinci teori Big Bang. Satu lagi bukti penting yang menyokong teori Big Bang ialah kuantiti hidrogen dan helium di angkasa lepas. Bagi para penyelidik, kepekatan hidrogen dan helium dalam alam semesta adalah selaras dengan pengiraan teori hidrogen dan helium yang sepatutnya terhasil selepas letupan besar tersebut. Sekiranya alam semesta tiada permulaan dan sekiranya ia wujud sejak menahun lamanya, juzuk hidrogen seharusnya kehabisan dan menukar menjadi helium. Semua bukti yang nyata ini telah menyebabkan teori Big Bang diterima masyarakat saintifik. Model Big Bang merupakan fakta pencapaian sains yang terbaru mengenai asal-usul alam semesta. Ketika mempertahankan teori steady state bersama-sama dengan Fred Hoyle untuk bertahun lamanya, Dennis Sciama menerangkan pendirian terakhir mereka setelah memperlihatkan kesemua bukti berkenaan teori Big Bang. Sciama menyatakan bahawa beliau mempertahankan teori steady state bukan kerana beliau berpendapat bahawa ianya sah, tetapi kerana beliau inginkan ia dianggap sebagai sah. Sciama mengakui bahawa bukti yang semakin banyak memaksa beliau mengakui bahawa perdebatan kini telah berakhir dan teori steady state seharusnya ditolak. Profesor George Abel dari Universiti California juga telah menerima kejayaan besar teori Big Bang dan telah mengatakan bahawa bukti terbaru menunjukkan bahawa alam semesta telah bermula sejak berbilion tahun yang lalu daripada satu letupan besar. Beliau sedar bahawa beliau tiada pilihan lain kecuali menerima sahaja teori Big Bang. Dengan kejayaan teori Big Bang, mitos jizim yang menahun lamanya yang terdiri daripada asas falsafah materialis telah diketepikan oleh sejarah. Apakah yang wujud sebelum letupan besar tersebut dan apakah kuasa yang menjadikan alam semesta daripada letupan tersebut? Persoalan ini benar-benar terbayang dalam kata-kata Arthur Eddington. Secara falsafahnya, fakta material bercanggah dengan kewujudan Maha Pencipta. Ahli falsafah etis terkenal
Anthony Flew, telah memberi komen tentang isu ini. Lazimnya pengakuan adalah baik untuk jiwa. Oleh itu, saya akan membuat pengakuan bahawa etis Stratonian mesti berasa malu berikutan sepersetujuan kosmologi sezaman. Ini adalah kerana ahli kosmologi kini mengemukakan bukti saintifik bahawa alam semesta mempunyai permulaan. Ahli-ahli sains yang tidak mengamal etis secara membuta tuli telah mengakui peranan Maha Pencipta dalam penciptaan alam semesta. Maha Pencipta ini seharusnya Tuhan yang telah mencipta kedua-dua jisim dan masa, namun dia bebas daripada kedua-duanya. Ahli astrofizik yang terkemuka di dunia, Hugh Ross berkata, sekiranya permulaan masa serentak dengan permulaan alam semesta, sebagaimana yang diperkatakan teorem angkasa lepas, kewujudan alam semesta seharusnya suatu entiti yang beroperasi dalam dimensi masa yang benar-benar bebas dan yang wujud terlebih dahulu daripada dimensi masa kosmos. Kesimpulan ini memberitahu kita bahawa Tuhan bukan alam semesta. Dia juga tidak terkandung dalam alam semesta. Ya, jizim dan masa telah dicipta Maha Pencipta yang bebas daripadanya. Pencipta ini ialah Allah, iaitu Tuhan langit dan bumi. Sebenarnya teori Big Bang telah menimbulkan banyak lagi masalah untuk ahli materialis berbanding dengan pengakuan ahli falsafah etis, Anthony Flew. Ini adalah kerana teori Big Bang bukan sahaja membuktikan bahawa alam semesta telah dicipta daripada kekosongan, malah ia telah dicipta secara terancang, sistematik dan terkawal. Teori Big Bang berlaku berikutan setumpuk letupan yang mengandungi seluruh jizim dan tenaga alam semesta serta penyebarannya ke angkasa lepas ke semua arah pada kelajuan yang amat menakutkan. Daripada jizim dan tenaga inilah muncul suatu keseimbangan yang mengandungi galaksi, bintang, matahari, bumi dan segala objek di langit. Maka terbentuklah hukum yang dipanggil hukum fizik yang seragam di seluruh alam semesta dan yang berkekalan. Hukum fizik yang muncul bersama dengan letupan besar tersebut tidak pernah berubah selama 15 bilion tahun. Lagipun hukum ini adalah tertakluk kepada pengiraan terperinci dan sekiranya terdapat perbezaan walau semilimeter pun, ia boleh menyebabkan kemusnahan seluruh struktur dan tata rajah alam semesta. Semua ini menunjukkan kemunculan keteraturan yang cukup sempurna selepas letupan besar tersebut. Lazimnya, letupan tidak membawa keteraturan. Semua letupan yang pernah kita saksikan mempunyai kecenderungan merosak, menghancur dan memusnahkan apa saja yang wujud. Sekiranya satu letupan boleh menyebabkan keteraturan yang cukup terperinci, kita boleh membuat kesimpulan bahawa sememangnya terdapat campur tangan cerdas di sebalik letupan tersebut dan bahawa semua bahan yang dihasilkan letupan itu bergerak dalam keadaan yang cukup terkawal. Sir Frank Hoyle yang akhirnya terpaksa menerima teori tersebut setelah menentang teori Big Bang untuk bertahun-tahun lamanya telah menerangkan situasi tersebut dengan jelas. Teori Big Bang mendakwa bahawa alam semesta bermula daripada satu letupan. Namun, sebagaimana yang dapat dilihat, letupan hanya menyurai jizim, manakala teori Big Bang telah, secara misteri, menghasilkan kesan yang bertentangan di mana jizim berkelompok-kelompok dalam bentuk galaksi. Tanpa diragui lagi, sekiranya keteraturan muncul akibat satu letupan, maka sudah semestinya campur tangan Maha Pencipta wujud dalam setiap detik letupan tersebut. Satu lagi aspek berkenaan keteraturan luar biasa yang terbentuk di dalam alam semesta berikutan teori Big Bang ialah penciptaan alam semesta yang boleh diduduki.
Syarat-syarat pembentukan planet yang boleh diduduki sangat banyak dan amatlah kompleks sehinggakan pembentukannya mustahil berlalu secara kebetulan. Menurut Paul Davies, seorang profesor yang terkenal dalam teori fizik, dan berdasarkan pengiraan yang telah dibuatnya, kadar pengembangan alam semesta amatlah rumit. Davies berkata, berdasarkan ukuran yang teliti, kadar pengembangan adalah hampir kepada nilai kritikal di mana alam semesta akan melepasi daya gravitinya dan berkembang buat selama-lamanya. Sekiranya lewat sedikit, kosmos akan runtuh. Cepat sedikit, maka bahan kosmik mungkin telah lama tersebar ke semuanya. Teori Big Bang telah dibuktikan bukan satu letupan biasa, tetapi ia adalah satu letupan besar dengan keteraturan yang amat halus. Ahli fizik terkenal Profesor Stephen Hawking telah berkata di dalam bukunya bahawa alam semesta adalah ditentukan pengiraan dan keseimbangan yang halus daripada apa yang dapat dikecapi mata kasar. Sekiranya kadar pengembangan selepas sesaat letupan besar tersebut terkecil sebanyak 1/100,000 juta, alam semesta sudah pasti akan runtuh semula sebelum ia mencapai saiznya sekarang. Paul Davies juga telah menerangkan tentang kesan-kesan yang tidak dapat dielakkan yang terbit daripada keseimbangan dan pengiraan yang amat tepat tersebut. Adalah sukar untuk menentang tanggapan bahawa struktur alam semesta kini yang amat sensitif terhadap perubahan kecil dalam nombor telah diberikan pemikiran yang agak terperinci. Nilai berangka yang berlaku secara serentak dan menakjubkan yang telah diperuntukkan alam semula jadi kepada juzuk asas semestinya bukti yang paling menggalakkan bagi elemen reka bentuk kosmik. Seorang profesor astronomi Amerika, George Greenstein, telah menulis di dalam bukunya The Symbiotic Universe, sekiranya kita mengkaji semua bukti, kita pasti terfikir bahawasanya suatu unsur ghaib tentunya terlibat. Secara ringkasnya, dengan meneliti sistem alam semesta yang sungguh hebat ini, kita dapat melihat bahawa kewujudan alam semesta serta hukum hakamnya adalah berdasarkan keseimbangan yang amat peka dan keteraturan yang terlalu kompleks yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Jelas sekali, keseimbangan dan keteraturan yang peka ini tidak mungkin terbentuk secara sendiri atau kebetulan sesudah berlakunya satu letupan besar. Pembentukan keteraturan yang sebegitu berikutan satu letupan besar Big Bang jelas membuktikan bahawa ia adalah satu penciptaan yang ghaib. Perancangan dan keteraturan di dalam alam semesta ini sudah pasti membuktikan kewujudan Maha Pencipta yang memiliki ilmu, kuasa serta kebijaksanaan yang tidak terbatas, yang telah mencipta jizim daripada kekosongan dan yang telah mengawal serta mengurusnya. Pencipta ini ialah Allah, Tuhan seluruh alam semesta.